kamu akan menjadi Perdana Menteri yang paling pendek dalam sejarah menjadi Perdana Menteri, tak sampai 9 bulan. Kalau Datuk Seri Najib yang kamu fitnah, kurang-kurang orang benci dia selepas 9 tahun dia menjadi Perdana Menteri. Dan Alhamdulillah, hari ini orang dah tahu bahawa segala fitnah tu tak betul. Orang dah mula tahu bahawa kamu memang penipu. Tetapi kamu hari ini, hukum karma tu akan datang hanya selepas kamu 9 bulan. Kamu akan dijatuhkan secara terhormat apabila kalah pengundian belanjawan ini. Kalau tak kalah pengundian belanjawan ini pun, saya yakin selepas saja pembentangan belanjawan, mereka-mereka yang dianiaya oleh kamu akan menarik diri daripada menyokong kerajaan kamu. Dan kamu tentu akan jatuh juga akhirnya. Itulah dia, ringkas dia. Jangan lupa subscribe Ingat subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita bersiaran hari ini atas permintaan sahabat-sahabat yang dah lama nak mendengar kisah-kisah. Hari ini saya diminta untuk mengupas satu tajuk, kerana hari ini ada satu tulisan yang menulis bagaimana hari ini kebencian rakyat terhadap Muhyiddin melangkaui kebencian rakyat terhadap Datuk Seri Najib ketika Datuk Seri Najib difitnah. Dalam tempoh 9 tahun beliau menjadi Perdana Menteri, tetapi kebencian rakyat terhadap Muhyiddin jauh lebih hebat berbanding dengan apa yang dilalui oleh Datuk Seri Najib sepanjang tempoh 9 tahun. Tetapi Muhyiddin hanya 8 bulan menjadi Perdana Menteri, beliau sudah pun terlalu dibenci oleh netizen, terutamanya mereka-mereka yang telah meluahkan perasaan mereka di dalam Facebook Tan Sri Muhyiddin sendiri, di kala Tan Sri Muhyiddin bersiaran langsung, dan macam-macam lagi tuan-tuan. Jadi ada sahabat-sahabat bersama saya pada malam ni, mereka mahu saya mengupas. Jadi tanpa melengahkan masa, kita persilakan saudara. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berkenaan dengan bajet, apa ni kali ni? Bajet apa pula ni? Bajet 21 kita cerita pasal Tan Sri Muhyiddin tadi. Tan Sri Muhyiddin lah. Sebelum ni pun Kerajaan Barisan Nasional masa memerintah pun, masa Datuk Najib membentangkan bajet, ramai orang benci juga. Okey. Ada orang fitnah, lebih-lebih pihak pembangkang lah. Tapi kali ini, bila Tan Sri Muhyiddin membentangkan bajet, usahkan orang pembangkang, orang kerajaan sendiri pun tak suka. Okey. Marah, benci, kan? Nampak macam orang kata, nampak macam badut sangat lah. Okey. Jadi Datuk, apa sebabnya yang berlaku tu? Okey, pertama sekali saya rasa apabila Tan Sri Muhyiddin mengambil alih pucuk pimpinan negara, peringkat awal tu apabila beliau disokong oleh kepimpinan UMNO, MP-MP UMNO, termasuk Presiden UMNO, termasuk mantan Presiden UMNO Datuk Seri Najib Tun Razak. Nampaknya ketika itu disebabkan buat kali pertamanya kita berjaya menumbangkan DAP, semua menyambut baik penubuhan Kerajaan Perikatan Nasional. Kecuali geng-geng Pakatan Harapan ni mereka bantah. Itu biasalah, itu biasa. Itu biasa. Tetapi rata-rata khususnya orang Melayu, mereka gembira kerana akhirnya segala keperitan yang dilalui sepanjang tempoh pemerintahan Pakatan Harapan 22 bulan, penindasan terhadap agama Islam, penindasan terhadap hak istimewa orang Melayu, penindasan terhadap kedudukan bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan, penindasan
ke atas, ke bawah duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu, akhirnya diharapkan dapat berakhir dengan kejatuhan DAP sebagai sebahagian daripada kerajaan. Itu peringkat awal. Ngarut sahaja ini lobakman belanjawan semasa kerajaan Pakatan Harapan dahulu peruntukan untuk sekolah agama sekitar 100 juta ringgit. Sekarang kerajaan Perikatan Nasional kasih. Peruntukankah kepada sekolah agama? Hak istimewa orang Melayu elok aja. Tak habis-habis. Salahkan DAP. Sombong amat. Peringkat awal. Ditambah pula untuk mengekalkan kuasa, mengelakkan daripada berlakunya apa yang dipanggil sebagai undi tidak percaya, kerana penubuhan kerajaan Perikatan Nasional ni hanya 114 orang yang menyokong Tan Sri Muhyiddin, yang lain tidak menyokong. Maka salah satu cara yang digunakan oleh Tan Sri Muhyiddin untuk mengelakkan daripada berlakunya sidang parlimen dan berlakunya undi tidak percaya, maka diwujudkan apa yang dipanggil sebagai PKP. Perintah Kawalan Pergerakan, yang akhirnya menyebabkan parlimen itu hanya bersidang untuk titah baginda tuanku, dan kemudian titah tuanku pun tidak dibahaskan. Tidak dibahaskan, dan parlimen telah pun ditutup. Jadi untuk bulan Mac, selamat Muhyiddin. Selamat. Kemudian dengan kuasa yang ada di tangannya dan dengan rakan baru yang sudah pun memberikan sokongan kepada beliau, alhamdulillah peringkat awal Tan Sri Muhyiddin memberikan respon yang positif, iaitu dengan mendengar nasihat-nasihat daripada Datuk Seri Najib yang diberikan melalui tulisan-tulisan beliau di dalam Facebook tentang apa yang perlu dilakukan bagi menangani kemelut ekonomi negara, bagi menangani masalah yang dihadapi oleh mereka yang kehilangan pekerjaan, bagi menangani masalah mereka yang berhadapan dengan masalah perlu terus membayar sewa beli kereta, sewa beli rumah, terus membayar kos-kos perniagaan walaupun perniagaan tidak ada. Maka alhamdulillah banyak di antara cadangan-cadangan yang dikemukakan oleh Datuk Seri Najib telah digunakan pakai oleh Tan Sri Muhyiddin, dan ini menyebabkan nama Tan Sri Muhyiddin harum seketika, sehingga beliau mengatakan bahawa memperkenalkan diri beliau sebagai Abah. Akhirnya apabila namanya kononnya sudah bersih, beliau merasakan maka tidak perlu lagi menumpang kekuatan UMNO, dan beliau mengatakan bahawa UMNO yang sepatutnya menumpang kekuatan dan populariti Abah kau. Bila daripada Abah ni dah bertukar jadi Abah kau, yang inilah tuan-tuan yang memusnahkan Tan Sri Muhyiddin. Apa yang Muhyiddin buat yang menyebabkan hari ini orang benci? Pertama sekali, dalam keadaan Datuk Seri Najib berlapang dada, orang yang telah memfitnah beliau, orang yang telah mengeluarkan pelbagai kata nista ke atas diri beliau, beliau terima dengan hati yang terbuka. Beliau angkat manusia yang hanya ada 13 kerusi menang pilihan raya yang lepas ini, kemudian mencuri 16 kerusi daripada UMNO, mencuri 9 kerusi daripada PKR. Beliau izinkan Muhyiddin untuk diangkat menjadi Perdana Menteri. Ngopi ơi, ngopi. Ngopi. Tapi Muhyiddin balas dengan dendam kesumat. Apa dia buat? Mula-mula kita tengok, peringkat awal kita sokong bila mana Datuk Najib pun dah memberikan sokongan pada Tan Sri Muhyiddin, kita pun
slow down. Kita tidak meneruskan kritikan-kritikan ke atas beliau. Tapi apa yang dia balas pada Datuk Seri Najib? Pertama, dia penjarakan Datuk Seri Najib. Bukan sikit tuan-tuan. 12 tahun penjara dan denda sebanyak 210 juta ringgit, tuan-tuan. Bukan sikit. Kedua, apa dia buat? Duit UMNO, tuan-tuan. Ni masalah dia. Nak memastikan bahawa UMNO terus bergantung kepada diri beliau, maka duit UMNO yang sudah diputuskan oleh pihak mahkamah perlu dikembalikan kepada UMNO. Beliau tidak mahu memulakannya kepada UMNO. Malah beliau telah mengarahkan peguam negara yang baru, tuan-tuan, saudara, untuk memfailkan permohonan bagi memastikan bahawa mahkamah tidak membenarkan duit ini diserahkan kepada UMNO. Kerana sekiranya UMNO mempunyai duitnya sendiri, UMNO boleh bergerak atas kaki dia sendiri. UMNO tidak lagi perlu bergantung kepada Muhyiddin. Ini yang ditakut sekali, tuan-tuan. Itu sebabnya walaupun mahkamah akhirnya bila peguam negara membuat rayuan, mahkamah pun mengatakan bahawa tidak ada sebab. Mahkamah minta apa alasan nak tahan duit UMNO. Mereka gagal untuk memberikan alasan yang kukuh. Akhirnya sekali lagi mahkamah telah mengarahkan supaya ianya diserahkan kembali, tapi tak diserah-serah, tuan-tuan. Kemudian apa dia buat? Saudara, kita masih ingat sikap dia yang membuli UMNO bila mewujudkan kerajaan, walaupun dia cuma ada 32 kerusi, termasuk dengan kerusi yang dia curi daripada UMNO dan PKR. UMNO, MIC, MCA ada 43 kerusi. Sepatutnya kita menjadi Perdana Menteri. Tetapi bila kita dah serahkan kerusi Perdana Menteri pada dia, sepatutnya dia angkat timbalan Perdana Menteri daripada UMNO. Tapi angkuhnya manusia bernama Muhyiddin ini, tuan-tuan, dia tidak mahu. Malah, saudara, sepatutnya dalam kedudukan kita dah bagi dia Perdana Menteri. Sewajarnya kerusi menteri kita jauh lebih banyak daripada dia. Tetapi sebaliknya, tuan-tuan, Menteri Kanan 2 datang daripada parti dia. Pertama, Azmin Ali, yang peringkat awal itu kononnya bebas, tapi sebenarnya sudah pun mengikat perjanjian dengan Tan Sri Muhyiddin untuk bersama dengan PPBM. Dan yang keduanya, Razi Jidin, hanya seorang senator yang menjadi Menteri Pendidikan, diangkat menjadi Menteri Kanan. Dari segi pengagihan kerusi, kita tengok, tuan-tuan, saudara, kerusi yang diberikan kepada PPBM jauh lebih banyak berbanding dengan kerusi yang diberikan kepada UMNO yang ahli parlimennya lebih banyak. Dari segi kualiti kerusi yang penting di mana menteri berhubung terus dengan rakyat, contohnya Kementerian Pelajaran, berhubung terus dengan ibu bapa, dengan murid-murid. Kementerian Dalam Negeri, hal ehwal kepolisian, keselamatan negara, diserahkan kepada Bersatu. Hanya satu kerusi yang baik diserahkan pada UMNO, iaitu kerusi Kementerian Pertahanan. Kerusi lain, kita ambil contohlah kerusi yang pernah diberikan kepada Junior Minister Yeo Bee Yin, Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar. Satu kementerian kecil, dia bahagi 3. Satu dia bagi kepada Tuan Ibrahim Tuan Man, Timbalan Presiden PAS, Menteri Alam Sekitar. Satu dibagikan kepada Samsul Anwar Nasarah, Menteri Tenaga. Dan satu diberikan kepada KJ, Menteri Sains dan Teknologi. Inilah level, tuan-tuan, kementerian-kementerian cak ayam yang diberikan kepada rakan-rakan UMNO yang telah memberikan sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin. Macam mana orang UMNO tak marah, tuan-tuan? Saudara, tidak cukup dengan itu. Kita tengok apa yang berlaku, saudara. Mereka tidak pernah menghormati, kedudukan UMNO itu sendiri.
bila nak melantik menteri, mereka tak gunakan apa yang dicadangkan oleh Presiden UMNO. Sebaliknya, sesuka hati dia berikan kedudukan menteri kepada menteri-menteri yang rapat dengan Tun Dr. Mahathir. Kita tengok orang seperti Hishamuddin yang kita tahu terang-terang kiblat dia, kesetiaan dia kepada Mahathir. Orang ini diangkat menjadi menteri, sedangkan dia bukan daripada kalangan kepimpinan UMNO, tuan-tuan. Jadi macam mana kalau dah kerusi yang diberikan pada UMNO dah lah sikit, dah lah kualiti kementerian cak ayam, yang itu pun kau nak tentukan siapa yang nak duduk di situ. Jadi mana rasa hormat PPBM, hormat Muhyiddin kepada rakan kongsi mereka, iaitu UMNO. Kemudian yang menyebabkan rakyat makin benci dengan Muhyiddin Yassin ni, saudara, ialah apabila beliau mengekalkan semua kepimpinan institusi asas negara yang dilantik oleh Tun Dr. Mahathir. Itu sebab saya berani cakap bahawa kerajaan Muhyiddin ialah kerajaan bukan Perikatan Nasional, tetapi kerajaan Pakatan Harapan 2.0. Kenapa? Pertama, kita tengok IGP, Ketua Polis Negara dikekalkan, sedangkan Ketua Polis Negara ini memang lantikan daripada Perdana Menteri, iaitu Tun Dr. Mahathir dulu. Kenapa kekalkan orang yang telah mempertahankan tokoh semburit negara Azmin Ali? Orang yang dah jelas gagal menjalankan tugas dia, dia berikan peluang terus kekal menjadi Perdana Menteri. Kedua, kita lihat Ketua Hakim Negara yang dilantik oleh Tun Dr. Mahathir. Siapa nama dia? Ainun. Raja Ainun masih dikekalkan sebagai Ketua Hakim Negara. Bagaimana kita nak percaya bahawa tidak ada campur tangan politik dalam menentukan keputusan yang melibatkan kepimpinan UMNO, keputusan yang melibatkan mereka yang terlibat dengan DAP, seperti penjenayah-penjenayah yang terlibat dengan LTTE? Sudah pastilah mereka akan terlepas kerana mereka datangnya daripada Pakatan Harapan. Kita juga lihat nasib baik orang macam Latifah Koya, bila disoal oleh Peguam Datuk Seri Najib secara bertubi-tubi di dalam mahkamah, akhirnya dia melepaskan jawatan. Tetapi kalau dia tidak melepaskan jawatan, maka dia juga terus kekal sebagai Ketua Pengarah SPRM. Kita tengok orang macam Tommy Thomas, dia letak jawatan. Kalau dia tidak letak jawatan, maka dia juga akan kekal. Bila dia dah letak jawatan pun, tuan-tuan, orang yang menggantikan Tommy Thomas ialah abang kepada Azhar Harun. Azhar Harun ni, saudara, kita pun tahu Tun Dr. Mahathir yang mengangkat dia sebagai Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pilihan Raya. Harun diangkat oleh Muhyiddin pula, naik pangkat pergi Speaker Parlimen, saudara, untuk memastikan tidak ada undi tidak percaya yang akan dibentangkan oleh sesiapa juga di Parlimen apabila beliau menjadi Speaker Dewan Rakyat. Abangnya Idrus Harun diangkat menjadi Peguam Negara. Itu sebab kes yang melibatkan Azmin Ali sampai sekarang tidak didakwa. Tetapi kes yang melibatkan kepimpinan UMNO dan Barisan Nasional masih diteruskan, tuan-tuan, oleh manusia bernama Idrus Harun. Arahan pertama Idrus Harun, saudara. Idrus Harun adalah orang yang telah dicadangkan oleh Gopal Sri Ram sebagai Peguam Negara. Sebelum perlantikan Tommy Thomas, Gopal Sri Ram telah mencadangkan Idrus Harun sebagai Peguam Negara. Bila Tommy Thomas hilang, tuan-tuan, arahan pertama yang keluar daripada mulut Idrus Harun ialah supaya Gopal Sri Ram meneruskan pendakwaan ke atas Datuk Seri Najib
dan kepimpinan-kepimpinan UMNO. Saudara, berapa juta duit rakyat yang telah dibelanjakan untuk membayar Gopal Sri Ram, untuk membayar mereka-mereka yang ternyata jelas pro kepada Pakatan Harapan untuk mendakwa kepimpinan UMNO dan mantan Presiden UMNO. Saudara, ini berlaku zaman Idrus dan masih berterusan sehingga ke hari ini. Saudara, selain daripada itu juga, kita lihat ketua-ketua GLC yang selama hari ini dipilih oleh rejim DAP. Mereka masih lagi duduk di GLC tersebut. Mereka yang dilantik oleh Lim Guan Eng selaku Menteri Kewangan masih lagi berada di lembaga tabung haji, tuan-tuan. Mereka masih lagi berada di GLC seperti PUNB. Mereka masih lagi berada di satu persatu GLC yang sehingga kini, tuan-tuan, kita tak tahu berapa juta, berapa bilion yang telah dibelanjakan oleh kerajaan untuk memastikan bahawa kroni-kroni DAP dan kroni-kroni Mahathir terus mendapat bayaran setiap bulan, dikala rakyat sengsara. Semua dipotong, bantuan dipotong, subsidi dipotong, tetapi apa yang diberi kepada kroni-kroni Tun Dr. Mahathir dan Lim Guan Eng tidak pernah dipotong. Saudara, macam mana kita nak percaya bahawa Muhyiddin bukan boneka kepada Tun Dr. Mahathir? Saya juga nak beritahu, tuan-tuan, sikap seterusnya yang menyebabkan orang membenci Tan Sri Muhyiddin ialah kerana tindakan beliau menikam sahabat dalam angkatan. Bagaimana mereka menikam UMNO, memaksa UMNO untuk bertanding hanya beberapa kursi di Dewan Undangan Negeri Sabah. Dia minta UMNO kosongkan 29 kursi. Tetapi akhirnya, tuan-tuan, apa berlaku? Dia memasang calon bebas untuk menentang calon UMNO di Sabah. Bukan setakat itu, PBS yang dulu sebahagian daripada komponen Barisan Nasional, setengah jalan ditarik masuk ke dalam Perikatan Nasional. Akhirnya, tuan-tuan, jumlah kerusi mereka daripada 29 kerusi yang mereka sepatutnya bertanding, mereka akhirnya bertanding 52 kerusi. Macam mana tak pecah, tuan-tuan, sehingga akhirnya Barisan Nasional hanya memenangi 14 kerusi. Tuan-tuan, sikap tikam belakang macam ni yang menyebabkan ahli-ahli UMNO di akar umbi menyirap dan menyebabkan kepimpinan UMNO mula bangkit untuk menentang kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tuan-tuan, baru-baru ini kita lihat dengan jelas lagi. Kalau sebelum ini kita melihat polisi-polisi flip-flop Muhyiddin Yassin yang jelas mempertontonkan beliau gagal untuk mentadbir urus negara dengan baik. Tetapi apabila belanjawan dibentangkan, kita lihat bukan setakat beliau gagal mentadbir urus negara dengan baik, malah ekonomi negara juga menuju ke arah kehancuran di bawah kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Macam mana kita nak biarkan perkara ini berterusan? Bila bimbang, kita tengok bila dia bimbang, belanjawan ini tidak dapat disokong oleh kepimpinan UMNO, maka dia mula merancang menggunakan institusi raja-raja, meletakkan institusi raja-raja dalam keadaan serba salah dengan mencadangkan supaya darurat diisytiharkan hanya semata-mata kerana beliau menyedari sidang parlimen kali ini merupakan sidang parlimen terakhir beliau sebagai Perdana Menteri, dan sekiranya berlakunya sebarang bentuk undian, maka beliau jelas akan dipertontonkan kepada dunia telah kehilangan majoriti, telah kehilangan sokongan ahli parlimen untuk terus kekal menjadi Perdana Menteri. Maka dicadangkan ke bawah dulu, tuanku,
supaya diwujudkan darurat. Alhamdulillah, nasib kita rakyat Malaysia baik, tuan-tuan, kerana baginda tuanku seorang yang arif, seorang yang bijaksana, yang mendengar pandangan rakan-rakan majlis raja-raja, akhirnya menolak permintaan untuk menyambung nyawa Muhyiddin Yassin dengan menggunakan darurat. Alhamdulillah, tuan-tuan. Tetapi sampai bila Muhyiddin mahu berselindung dengan menggunakan istana bagi menyelamatkan tengkuk dia? Hari ini kamu diberi peluang. Tuanku menitahkan, menasihatkan supaya ahli-ahli parlimen memberikan sokongan kepada belanjawan. Sewajarnya apabila UMNO bawa dua permintaan terakhir, iaitu moratorium automatik kepada semua peminjam-peminjam, tak kiralah loan kereta ke, loan rumah ke, loan perniagaan ke, ataupun pinjaman peribadi. Bagi je lah. Bagi je. Macam mana kamu arahkan supaya PKP dilanjutkan? Kamu sekat rakyat daripada mencari rezeki secara sempurna. Kalau dulu kamu sekat rakyat, kamu boleh beri moratorium, boleh beri penangguhan pembayaran balik pinjaman. Tetapi kenapa bila PKP dilanjutkan, kamu tidak boleh menyambung ataupun melanjutkan moratorium? Bagilah 3 bulan. Tetapi apa yang berlaku, saudara? Dia hanya nak berikan sambungan moratorium hanya kepada kelompok kecil, terutamanya mereka-mereka yang kehilangan pekerjaan. Saya nak beritahu dengan Muhyiddin, hari ini yang terkesan bukan hanya the B40. Hari ini yang terkesan termasuklah the M40. Dan jangan terkejut, hari ini ramai di kalangan the top 20 pendapatan mereka lebih kurang sama dengan the B40. Ramai dah gulung tikar, wahai Muhyiddin. UMNO minta bagi pihak rakyat, bukan minta untuk pihak dirinya. Itu pun kamu tak boleh tunaikan. Kedua, kita lihat, UMNO memohon supaya diberikan hak pencarum KWSP untuk mengeluarkan maksimum 10,000. Bukan banyak, 10,000. Makcik tua yang kerja kat kedai saya pun dia punya KWSP ada 100,000, tuan-tuan. Takkan dia nak keluarkan 10,000? Makcik tu boleh keluar lah sebab dia dah lebih 55. Ini rakyat yang hari ini hilang pekerjaan, yang hari ini hilang pendapatan sempurna. Biasa dapat 10,000, tiba-tiba pendapatan tinggal 3,000. Sewa beli kereta kena bayar, sewa beli rumah kena bayar. Moratorium kamu tak bagi. Jadi kalau tak boleh nak bagi itu, kurang-kurang benarkan mereka keluarkan selepuk 10,000. Mereka boleh mulakan perniagaan. Tak kira lah nak buka kedai sate ke, kedai burger ke, kedai jual goreng pisang ke, at least ada modal. Kalau kamu bagi RM500, wahai Muhyiddin, cubalah bagi kat Najwa, tengok apa dia boleh buat. Nak keluar single album pun tak boleh. Fikir. UMNO minta 2 saja. Tetapi angkuhnya, tuan-tuan, Muhyiddin ni saudara, 2 ini pun mereka mereka tidak boleh nak berikan kepada UMNO. Di mana letaknya setia kawan Muhyiddin Yassin? Hari ini rakyat sudah boleh menilai. Muhyiddin tidak mempunyai setia kawan, kemudian menyalahgunakan kuasa. Mereka yang tidak menyokong, ada yang merancang, Azmin dan juga Hamzah merancang nak tangkap. Bila kita dedahkan, kita disumbat di dalam lokap. Kononnya saya telah membuat ugutan. Bila masa saya ugut dia? Saya cabar dia. Saya mengatakan bahawa negara ini ada undang-undang. Ketika kamu jadi Perdana Menteri, kamu salah guna kuasa. Kamu tahan orang tak tentu pasal, kamu penjarakan orang tak tentu pasal. Kalau berani buat. Kerana bila kamu sudah tidak menjadi Perdana Menteri, kita akan heret kamu ke muka pengadilan.
Itu ugutan? Tidak. Ini ingatan kepada pemimpin yang zalim seperti kamu. Tak ada otak, tak boleh berfikir, tak habis-habis nak menganiaya orang. Itu sebab hari ini saya nak beritahu dengan Tan Sri Muhyiddin, beliau kena terima hakikat. Kalau dulu fitnah beliau telah menyebabkan Datuk Seri Najib dihina, dicaci, dimaki oleh cyber trupa kamu. Saya masih ingat ketika saya berada di Jabatan Hayawal Khas Jasa. Saya masih ingat daripada komen di Facebook Datuk Seri Najib, 70% adalah barua-barua di AP. Red Bin Army di AP. Begitu juga dengan geng-geng Bersatu ni dan PKR. Saya masih ingat. Tetapi kena ingat satu saja. 70% apa yang dikomen di laman Datuk Seri Najib itu, di Facebook Datuk Seri Najib itu bukan organik. Tetapi hari ini kamu tengok bila kamu memberikan amanat baru-baru ni. Kamu tengok bila kamu membentangkan belanjawan. Selepas belanjawan kamu buat amanat kamu. Kamu tengok komen di dalam ruangan komen, 95% mengeluarkan kata nista pada diri kamu. Dan saya nak beritahu bahawa ini semua organik. Boleh buka profil mereka satu persatu. Kamu akan tahu bahawa mereka adalah manusia betul, bukan robot seperti mana yang biasa kamu hantar untuk menyerang Facebook saya. Facebook saya, kamu boleh tengok. Yang mana genuine, memang genuine. Mereka akan menyokong. Yang mana menentang, bukalah profil mereka. Tengok, mereka ni orang ke, mereka hanya menggunakan akaun palsu. Tetapi yang menentang kamu hari ini, Muhyiddin, ialah genuine and organic Facebook user. Sepatutnya hari ini Tan Sri Muhyiddin jangan tunggu sehingga hari untuk mengundi belanjawan 2021. Jangan tunggu. Hari ini kamu sewajarnya meletakkan jawatan secara terhormat. Kerana kalau kamu dibuang sebagai Perdana Menteri, melalui Parlimen, kamulah Perdana Menteri yang pertama, tuan-tuan, yang telah diturunkan secara tidak terhormat melalui sidang Parlimen. Tak kiralah melalui undi tak percaya mungkin tak berlaku, kerana kamu dah susun pembentangan belanjawan yang sepatutnya memakan masa 89.5 jam, kamu dah pendekkan jadi 66 jam. Sombong amat. Sidang Parlimen sepatutnya boleh membincangkan belanjawan, kemudian boleh membuat usul-usul lain. Kamu dah tiadakan di bahagian petang, hanya sesi Parlimen di sebelah pagi, supaya ngam-ngam sebelum 15 Disember. Maka baru berakhir dan baru selesai mengundi untuk belanjawan, supaya tak boleh masuk usul-usul lain, terutamanya usul undi tidak percaya pada kamu. Kamu boleh buat macam-macam. Kamu boleh manipulasi Parlimen. Tetapi ini kali kamu belum tentu boleh lepas. Muhyiddin, sebab-sebab yang saya sebut tadilah, kamu akan menjadi Perdana Menteri yang paling pendek dalam sejarah menjadi Perdana Menteri tak sampai 9 bulan. Kalau Datuk Seri Najib yang kamu fitnah, kurang-kurang orang benci dia selepas 9 tahun dia menjadi Perdana Menteri. Dan alhamdulillah, hari ini orang dah tahu bahawa segala fitnah tu tak betul. Orang dah mula tahu bahawa kamu memang penipu. Tetapi kamu hari ini, hukum karma tu akan datang hanya selepas kamu 9 bulan. Kamu akan dijatuhkan secara terhormat apabila kalah pengundian belanjawan ini. Kalau tak kalah pengundian belanjawan ini pun, saya yakin selepas saja pembentangan belanjawan,
Mereka-mereka yang dianiaya oleh kamu akan menarik diri daripada menyokong kerajaan kamu. Dan kamu tentu akan jatuh juga akhirnya. Itulah dia. Ringkas dia. Mantap. Jangan lupa subscribe ha. Ingat ha. Subscribe ha.